Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk tambah masa iaitu untuk unit abad dan tahun. Okey, pada kali ini kamu akan menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan yang melibatkan abad dan tahun. Okey, lihat contoh yang pertama, anggaran usia pada tahun 2021. Okey, yang ini ialah menara jam besar Kuala Kangsar. Usianya ialah lebih kurang 4/5 abad. Okey, dan yang satu lagi ni ialah menara jam besar Alustar, kira-kira 3/10 abad lebih daripada usia menara jam besar Kuala Kangsar. Okey, maksudnya menara jam besar Alustar ni usia dia lebih daripada usia menara jam besar. Okey, lebih berapa? Lebih 3/10 abad. Jadi sekarang apa yang kita nak buat ialah hitung anggaran usia menara jam besar Alustar. Okey, jadi kita kena tambahkan usia Kuala Kangsar ni, jam besar Kuala Kangsar 4/5 abad. Kita tambahkan dengan 3/10 abad. Okey, jadi tengok unit yang dikendaki ialah abad. Tambah dengan abad, jawapan pun dalam abad. So, tidak ada masalah. Kita hanya tambahkan pecahan. Okey, 4/5 tambah dengan 4/5 abad. Okey, kemudian tambah 3/10 abad. Okey, samakan penyebut. Kat sini 5, sini 10. Okey, jadi 5 boleh jadi 10 kan? Dekat dalam sifir 5, 5, 10, 15. Jadi 5 darab 1, 5, 5 darab 2, 10. Jadi kita darabkan 5 ni darab dengan 2. Atas ni pun kita kena darab 2. Okey, atas bawah kena darab dengan nombor yang sama. Okey, untuk samakan penyebut. So, kita selesaikan. 4 darab 2 ialah 8. 5 darab 2 per 10. Jadi 8/10 abad kita tambah dengan 3/10 abad. Okay, bila penyebut dah sama, tinggal tambahkan pengangkanya iaitu 8 tambah 3. Okey, 8 tambah 3. Cuba kalakan sikit. Ni pengangka kita boleh tambahkan macam biasa. Dan penyebut dia masih sama. Jadi jawapannya ialah 8 tambah 3, 11. Perkan dengan 10. Jangan ubah. Okay, jadi 11/10 abad. Okay, lihat pecahan yang kita dapat ni. Ini ialah pecahan tidak wajar sebab atas dia besar dan bawahnya kecil. Apa kita kena buat di sini ialah kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk tak wajar. Kita kena bahagi. 11 bahagi dengan 10. Okay, 11 bagi 10 maksudnya tolak 10 lah. Okay, sifir 10. Sini atas jawapan dia 1. Lepas kita tolakkan, kita akan dapat baki 1. Jadi bermaksud 1 ni ialah nombor bulat. 1 nombor bulat. Yang ini pengangka dan yang ini penyebut. Bawah dia masih sama per 10. Jadi jawapannya ialah 1/10 abad. Yang ini ialah usia menara jam besar Alustar. Okey, jelas? Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. 27/10 abad tambah 60 tahun. Okey, jawapan dia nak dalam unit tahun. Okey, bermaksud kedua-dua dekat sini kita kena tukar kepada unit tahun. Okey, jadi yang ini 60 tahun dah sedia dalam unit tahun, tak perlu tukar. Yang kita perlu tukar di sini ialah 27/10 abad. Okey, yang ini kita kena tukar dalam unit tahun. Okey, ingatkan semula perkaitan satu abad ialah sama dengan 100 tahun. Okey, jadi bermaksud kita kena darab dengan 100 tahun. Okay, kat sini kita gunakan cara yang senang. Kita pisahkan saja dulu. Maksudnya 2 ialah nombor bulat. 2 ni ialah bersamaan dengan 2 abad. Kemudian tambah yang pecahan ni ialah 7/10 abad. Okey, dua-dua ni kita boleh tukar dalam unit tahun. Okey, kalau 1 abad bersamaan dengan 100, 2 abad ialah bersamaan dengan 200 tahun. Okey, cikgu terus tukar kat situ. 200 tahun. Tambah, 7/10 kita kena tukar. 7/10 kita darabkan dengan 100 tahun. Okey, jadi kita selesaikan yang ini. Kita potong saja sifar bawah dan sifar atas. Okey, jadi 7 darab dengan 10 maksudnya kat sini ialah 70 tahun. Okey, so 200 tahun tambah dengan 70 tahun. Jadi jawapannya ialah kalau kita buat bentuk lazim, kita akan dapat 270 tahun. Okey, jelas? Maksudnya cara yang ini kita pisahkan dulu nombor bulat dengan pecahan. Kemudian nombor bulat ni kita darabkan saja 1 abad sama dengan 100. Kalau 2 abad sama dengan 200 tahun. Okey, lepas tu tambahkan dengan pecahan ni kita darab dengan 100 tahun. Kemudian kita tambahkan semula, kita akan dapat 270 tahun. Ini ialah kita tukar yang pertama ni.
proses kita tukar 27/10 abad. Jadi sekarang kita nak selesaikan ayat matematik ni. Tambahkan yang kita dah tukar tadi ni, 270 tahun. Kita tambahkan dengan 60. So kita buatlah kat sini. 270 tahun. So kita tambah dengan 60 tahun. Okay, so kita akan dapat sifar tambah sifar, 7 tambah 6, 13. 2 tambah 1, 3. So jawapan dia 330 tahun. Okey, jelas? So isilah kat sini jawapan dia 330 tahun. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. 81/2 abad kita tambahkan dengan 1 abad 35 tahun. Dan jawapan dia nak dalam unit kombinasi kat sini. Dia gabungkan unit abad dan juga tahun. So berapa abad, berapa tahun. Okay, jadi dekat sini yang sebelah kanan ni tak perlu tukar. Dah okey. So kita kena tukar yang ini. Kita nak tukarkan dia kepada unit abad dan juga unit tahun. Jadi kita tukarkan di sini 81/2 abad. Macam biasa kita asingkan dia. Nombor bulat ni 8 abad. Kemudian tambahkan dengan setengah abad. Okey, yang setengah abad ni yang kita kena tukar dia kepada tahun. Okey, jadi kat sini kita terus buat 8 abad. Sama juga, tambah. Sama juga dengan 1/2. Kita tukarkan dia kepada tahun. 1 abad adalah 100 tahun. So kita darablah dengan 100 tahun. Okey, bermaksud kalau 1 abad 100 tahun, setengah abad ialah bersamaan dengan 50 tahun. Dia sama juga 100 bahagikan dengan 2. 100. Jadi setengah daripada 100 ialah 50. So jawapan dia 50 tahun. So kita dapat kat sini, dia sama juga dengan 8 abad 50 tahun. Okey, bila dah dapat dalam unit kombinasi ni, kita tukarkan yang ini. Sekarang dia dah jadi 8 abad 50 tahun. Jadi kita kena buat bentuk T. Okey, bentuk T besar ni kita asingkan abad dan juga tahun. Okey, so kita dah dapat 8,5 abad tadi sama juga 8 abad 50 tahun. Tambahkan dengan 1 abad 35 tahun. Kemudian kita tambah. Okey, 1 abad 100 tahun. Tulis dekat atas ni. Supaya nombor dekat sini nanti tak boleh lebih daripada 100. Kita ingat tu. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9. Okey, jadi maksudnya kat sini 85 tahun. Ini 8 abad tambah 1 abad, 9 tahun. Okey, jadi cek jawapan sebelah tahun ni. Adakah dia lebih daripada 100? Tak, Jadi inilah jawapan dia. Okey, so 9 abad 85 tahun. Okey, jelas. Dan kita masukkan balik dekat ayat matematik tadi. 9 abad 85 tahun. Okey. Seterusnya soalan yang keempat, 7/9 abad tambah dengan 6 abad 42 tahun. So jawapan dia nak dalam unit kombinasi abad dan juga tahun. Berapa abad, berapa tahun. Jadi kita akan kena buat bentuk T besar tadi. T besar. Nak buat siap-siap pun boleh. So kita isikan saja abad kemudian tahun. Yang dah ada kat sini 6 abad 42 tahun. Dah boleh isi kat sini 6 abad 42 tahun. Yang atas ni 7/9 abad kita kena tukarkan dia. Yang ini kita kena tukar. Kita nak tahu berapa abad dan berapa tahun. Okay, 7/9 abad. Ingat nombor di hadapan ni adalah nombor bulat. So 7 abad. Okay, tambah dengan sifar perpuluhan 9 abad. Okay, tukarkan sifar perpuluhan 9 ini kepada tahun. Okay. Kita tukar. Macam mana cara nak tukar? Darabkan dengan 100 tahun. Okay, bila darab 100, ada 2 sifar. Bermaksud kita kena gerak 2 kali. 1, 2. Okay, dekat sini kita boleh letak sifar. Jawapan dia ialah 90 tahun. Jadi kat sini 7 abad 90 tahun. So, kita boleh masukkan 7/9 abad tadi sama juga 7 abad 90 tahun. Okey, jadi 1 abad 100 tahun. Tulis kat atas ni supaya kita ingat. Okey. Gariskan. Sifar tambah 2. 2. 9 tambah 4. 13. Okey. 132 tahun. So, 7 abad tambah 6 abad. 13 abad. Okey. Cek jawapan. Ni dah lebih daripada 100 tahun. So, kita tolak 100 tahun. Dan kita tambah dekat sini 1 abad. Okey. Sebab 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. So, kita selesaikan. 2 tolak sifar 2. 3 tolak sifar 3. So, dekat sini 14. So, jawapan dia ialah 14 abad
32 tahun. Okey. Masukkan kat sini 14 abad 32 tahun. So kita dah jawab soalan mengikut unit yang dikehendaki. Okey, seterusnya. Contoh yang kelima, okay, lihat sifar 0.82 abad, okay, dalam bentuk perpuluhan, tambah 451 tahun. Okay, dia nak jawapan dalam abad dan tahun. So, bila dia nak jawapan dalam abad dan tahun, kita kena buat bentuk T, abad dan juga tahun. Tulis dekat atas ni 100. Okay, perkaitan dia 1 abad 100 tahun. Okay, kita selesaikan. Sifar 0.82 ni kita kena tukarkan dia kepada berapa abad, berapa tahun. Okay, kat sini sifar 0.82 nampak tak ada nombor bulat dekat sini. So, dia tidak ada, tak cukup 1 abad lah maksudnya. Sifar 0.2 abad, dia tak cukup 1 abad. So, kita tukarkan saja sifar 0.2 abad darab dengan 100 tahun. Okey, macam mana nak darab? Nampak ada sifar 2 kat sini. Gerakkan saja titik perpuluhan 1, 2 ke kanan. Jadi titik perpuluhan dah dekat sini. Jawapan dia jadi 82 tahun. Okey, so kita boleh masukkan dekat sini. Tahun, yang ini pun tahun. Okey, masukkan saja di T besar ni. Yang mula-mula 451 tahun. Tambah dengan 82 tahun. Abad tak ada, tak apa. Nanti kita selesaikan. Okey, 2 tambah 1, 3. 5 tambah 8, 13. 4 tambah 1, 5. Okey, nampak dia dah jadi 533 tahun. Kita boleh tukarkan dia kepada abad. Okey, kalau 100 tahun sama dengan 1 abad, 200 tahun ialah 2 abad. Dia sifar 100 lah. Okey, kalau 300 tahun, 3 abad. 400 tahun, 4 abad. 500 tahun, 5 abad. Bermaksud kita boleh tolak dekat sini 500. Okey, dan tambah 1 dekat, tambah 5 dekat abad. Sebab 500 tahun sama juga 5 abad. So, jawapan dia ialah 3 tolak sifar 3. 3 tolak sifar 3. Dekat sini 5. Jawapan dia ialah 5 abad 33 tahun. Okey. Tulis balik dekat ayat matematik. Okey, kita dah isi ni. 5 abad 33 tahun. Okey, jelas. Kita pergi kepada soalan contoh yang ke-6. Okay, 5 3/4 abad tambah 1.3 abad, jawapan dalam unit tahun. Bermaksud yang ini kita kena tukar dalam unit tahun. 1.3 abad pun kena tukar dalam unit tahun. Okey, yang pertama kita tukar dulu 5 3/4 abad. 5 3/4 abad. Okey, pisahkan dia sebab ada nombor bulat ni. 5 abad tambah 3/4 abad. Okey, kita boleh buat macam mana? Kita tahu 1 abad ialah, kita tukarkan kepada tahun. 1 abad 100 tahun. Jadi 5 abad sama juga dengan 500 tahun. Boleh terus tulis ya sebab dia sifar 100 sahaja. Tambah, dekat sini kita buat pengiraan sikit. 3/4 abad darab dengan 100 tahun. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, sifar 4. Kita bahagi 4 bagi 4 ialah 1. 100 kalau bahagi 4 kita akan dapat 25. Okey, so 3 darabkan dengan 25. Cikgu buat kat tepi ni. 25 darab dengan 3. Kita akan dapat 15. 3 darab 2, 6, 7. Jadi jawapan kat sini ialah 75 tahun. So, 500 tahun tambah dengan 75 tahun. Buat bentuk lazim, kita akan dapat 575 tahun. Okey, ini yang pertama ni. Kita tukar dia kepada tahun. Okey, yang kedua, kita tukar 1.3. Kat sini 1.3 abad. Okey, tukarkan kepada tahun. 1.3, kita darabkan saja dengan 100 tahun. Okey, lagi mudah. Tak payah nak pisahkan sebab bila kita darab nombor perpuluhan, kita hanya gerakkan titik 2 kali. 1, 2. So, kat sini dia tak sifar. Jawapan dia titik ni dah tak ada kat sini. Dia dekat belakang. Jawapan dia akan jadi 130 tahun. Okey, yang ini cikgu tukar unitnya di sini. Jadi, apa kita kena buat dekat dua-dua nombor ni? 575 tahun tambahkan dengan 130 tahun. Kita tambahkan dekat sini 575 sebab dia nak dalam unit tahun. Tambah 130 tahun. So, 5 tambah sifar 5. 7 tambah 3, 10. 5, 6, 705 tahun.
Okey, jawapan dia 705 tahun. Okey, jelas? Okey, itu saja untuk kali ini. Cikgu harap video ini memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.